Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dia dan tim House Tour Malaysia. Untuk episod kali ini, kita berada di Serendar, Selangor. Episod sebelum ni, kita dah pergi ke rumah jenis Selangorku, jenis Pangsapuri. Kali ni, kita ke rumah teres 1 tingkat setengah. Yang katanya korang, rumah ni ada landscape yang sangat cantik dan ada 50 jenis pokok kaktus. Wah, mesti korang tak sabar kan? Tapi sebelum tu, seperti biasa, pastikan korang like dan subscribe House Tour Malaysia. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai dia. Hai House Tour Malaysia. Selamat datang ke Antara Sejengkal. Silakan masuk. Assalamualaikum, nama saya Roziana atau lebih dikenali sebagai Rozi. Saya pemilik akaun rumah Antara Sejengkal. Rumah ni rumah Selangorku. Dari luar nampak macam 2 tingkat, tapi sebenarnya dia teres 1 tingkat setengah. Untuk konsep rumah ni, saya ada gabungkan sedikit Japandi dan sedikit boho. Juga ada sedikit tropika sebab saya suka pokok-pokok yang hijau. Saya peminat kaktus dan saya ada beberapa jenis juga pokok indoor yang lain. Termasuk jenis aeroid dan juga tanduk rusa. Jom saya bawa tour rumah saya. Sekarang kita berada di halaman Antara Sejengkal. So di sini saya asal dia punya porch sampai sini saja. Tapi saya tambah sedikit brick yang tinggi ni untuk menjaga privasi bila berada di dalam rumah lah. Tapi yang sebelah sana kita akan buat separuh je supaya tidak terlalu orang kata terasing dengan orang luar. Macam tu. So dekat luar kita ambil juga, kita tak ambil full sampai depan rumah, kita ambil separuh sikit. Yang sebenarnya kita buat halaman outdoor di dalam rumah. So yang ni saya tambah planter box ni supaya kita boleh santai-santai duduk dan juga tambahan untuk tanam pokok yang lain. So dekat sini saya punya, kat sini salah satu tempat saya punya koleksi, antara koleksi kaktus yang ada lah dekat sini. Kita tambah sendiri open shelf dan juga rak kasut. Rak kasut kita simple je, sebab sikit je yang kita guna. So atasnya kita boleh tambah juga space untuk kaktus. Saya tambah juga rail ke atas supaya kita boleh gantung pokok yang menjala. Kemudian sini tempat dipotting pokok saya. Workstation ni saya custom dengan local carpenter juga, mengikut saya punya keperluan, keluasan yang ada dan ketinggian yang sesuai dengan saya lah. Dan di sini satu lagi area macam greenhouse lah. Greenhouse untuk pokok-pokok saya yang ada. So dekat sini ada lagi beberapa koleksi kaktus yang kita pamerkan. Saya beli canopy ni di IKEA setahun lepas dan dia didatangkan dengan dia punya cover yang khas lah, tapi dah setahun. Hujan panas so dia dah reput. So kami gantikan dengan plastik dan dia nampak lebih more greenhouse lah saya rasa. Ini ruang tamu Antara Sejengkal. Memandangkan nama pun Antara Sejengkal, so kita ambil konsep semua yang kecil dan compact dan function lah. Saya memilih seat 3 seater daripada IKEA kerana untuk memberi lebih ruang pada space yang lain, dan juga saya mengenakan simple deco sebab kita ada satu wall yang penuh dengan deco
penuh dekor. So saya pilih satu decoration yang simple, berdekatan dengan sofa 3-seater saya. Kemudian saya tambah sedikit elemen cermin supaya dia nampak lebih luas dan ada pantulan, dan selebihnya kita boleh selfie. Cermin ni kita tempah DIY sendiri dengan lokal punya berukuran 6 kaki 3. Memandangkan saya memang suka pasu dekat rumah. Saya memang obses dengan pasu-pasu yang ada dekat Malaysia. So saya tambahkan juga sikit pasu yang saya beli dekat kedai terpakai untuk melengkapkan lagi ruang di cermin ni. Kemudian saya nak cerita pasal langsir. Langsir ni nampak macam saya selak saya selak macam ni, tapi sebenarnya function dia ialah sebelah sini saya punya pokok, so diorang perlukan cahaya lebih. Saya naikkan dia separuh supaya cahaya terus dapat masuk. Tapi saya tak nak juga dia terlalu terang, sebab kita nak duduk area sini biar nampak macam cozy sikit. So saya naikkan sebelah dia, so dia jadi a part of decor lah. Kemudian ini antara wall yang paling saya suka lah dalam rumah ni, di mana saya memang sangat sukakan pokok-pokok. Asalnya saya memang bermula dengan cactus. Saya jadi kolektor untuk cactus. Setakat ni saya ada lebih kurang dalam 50 jenis cactus dan succulent di rumah. So ini saya pamerkan beberapa collection cactus. Kebanyakan yang ada pokok yang dalam rumah ni semuanya jenis yang senang maintain. Ruang ni juga saya suka tambah beberapa lampu untuk menaikkan dia punya seri di dinding-dinding supaya nampak lebih cozy dan juga warm. Kat sini je kita ada 1, 2, 3, 4, kita ada 5 lampu. Kalau korang perasan, ruang tamu saya tiada TV. Sebab saya dah menempatkan baby-baby saya semua di sini untuk ditatap. So ruang ni biasanya tempat untuk kami bertukar-tukar cerita. Idea wall macam ni terjadi ataupun tercetus puncanya daripada ada cacat celah yang kami nak tutup. So bila dah disusun banyak-banyak macam ni, jadi nampak macam kena pula dengan konsep yang kami tonjolkan lah. So ini jadi a part of decor lah. Tikan ni kami beli di Shopee saja. Color ni kami pilih supaya dia nampak lebih seragam lah dengan hiasan yang lain. Meja ni pula IKEA. Orang, kalau kawan-kawan datang, saya cakap rumah ni macam showroom IKEA. Mostly daripada IKEA. Ada beberapa koleksi pasu yang memang custom, memang antara sejengkal custom untuk dekorasi rumah ni. Ini antara hiasan yang ramai orang tanya lah. Ini ialah kayu mati yang kita beli dekat warga tempatan. Rumah ni berkonsep open area. So di sini ialah ruang tamu. Dia terus bersambung dengan dining area. Untuk pisahkan antara dining dan juga ruang tamu, saya letakkan kapet daripada saya beli daripada ni Sadel. Okay, seterusnya saya terus ke ruang makan, dining area. Dining area table ni sebenarnya hanya untuk 4 orang, tapi saya tambah bench untuk boleh ada lebih ruangan untuk kalau tetamu datang. Tapi kalau lebih lagi daripada 6 orang, biasanya kita akan buka extra table lah. Dekat sini ni saya menggunakan hiasan satu lah yang senang jaga juga. Pokok untuk menaikkan lagi seri dia. Cermin ni saya tambah untuk memberi impact yang sama macam tadi, bagi nampak ruang luas, sebab sini tertutup kan. Kat sini kita tak tambah apa-apa pokok sebab tak ada lighting kat sini kan. So kita main dengan cahaya je. Dan lampu IKEA juga. Memandangkan area sini tak ada apa-apa dekorasi
pokok-pokok. So kita bermain dengan wall painting yang suami saya buatkan sendiri. Berbentuk begini supaya sudut ni nampak lebih narrow dan fokus kat bahagian ni saja. Bersebelahan dengan dining table ni tadi, bersebelahan juga tangga. Ada satu lagi sudut di mana saya buat store, tapi tiada binaan kabinet ke apalah. Saya just DIY, letak langsir, 2 jenis langsir bagi dia nampak volume sikit area sini untuk memisahkan ruang di sini dan juga di belakang. So dekat sini kalau kita dapat lihat, saya menggunakan 100% vinyl daripada Al-Azhar, kapet yang dibeli masa mula-mula masuk dulu. Pemilihan colour ni saya pilih supaya dia nampak blend dengan semua dekor yang saya buat lah. Ruang yang kosong ni pula saya tambah beberapa gambar untuk kenangan bersama, dan saya tambah sedikit hiasan perabot. Yang ni saya beli di kedai terpakai juga. Kursi rotan yang sama colour dengan wall yang saya buat kat sebelah. Ini dapur saya. Dapur saya tak terlalu besar, kecil je macam nama sejengkal tadi juga. So dekat sini saya tak buat apa-apa renovation lagi lah setakat ni. So saya hanya menggunakan open shelf dan menambah sedikit kabinet untuk penyimpanan barang-barang yang jarang guna. So kita tambah juga sedikit storage dan juga beberapa hiasan. Tabletop ni memang kita buat lah, cuma dia punya kabinet je kita belum buat lagi. So tabletop dan backsplash ni memang kita renovate masa awal-awal dulu. Dekat sini juga terdapat 2 toilet, sebab toilet rumah ni dia tak bersambung dengan bilik macam kebiasaan bilik lah. So dia ada 2 toilet, satu sini dan sebelah sana. Kat dapur ni juga kita menggunakan lampu yang kuning dan chandelier lagi. Chandelier lagi daripada IKEA. So macam saya cakap, mostly dalam rumah ni kita memang menggunakan barang daripada IKEA. Selamat datang ke studio Lekas Tunas. Bilik ni sebenarnya ialah bilik utama rumah ni, tapi saya dah convert jadi studio sebab memandangkan saya dan suami dua-dua daripada kreatif industri yang memerlukan banyak space. So kami tukar bilik tidur utama jadi studio, di mana saya bahagikan 2 tempat, iaitu sebelah sini ialah bahagian suami saya punya workspace, di sebelah pula ialah workspace saya. Di sini tempat saya buat special project saya yang beri nama Lekas Tunas. So basically Lekas Tunas ni ialah dekorasi kaktus di dalam pasu yang kita buat sendirilah, dan juga miniature rumah yang diuli sendiri di sini. So first step pertama yang kita buat untuk miniature rumah tu di sinilah. So kat sini ada beberapa tambahan dekorasi yang saya buat. Satu ialah tempat stok, saya simpan stok pasu-pasu. Di ruangan yang kedua saya tempatkan pula tempat rumah kecil dan juga pasu yang dalam R&D. Dan yang ketiga juga kita letak kondimen yang untuk dekorasi kaktus tadilah. So dekat sini saya tambah painting yang dibuat sendiri berkaitan kaktus, dan juga frame daripada kain
yang saya beli di kedai terpakai. Kemudian saya ada lagi satu space mana tempat saya buat editing di sebelah sini. Dekat sini memandangkan saya memang kerja full time di rumah. Terima kasih bos. Dan saya paling suka kawasan sini kerana saya boleh connect terus dengan laman dekat luar tadi. Laman di Sejengkal tu. Kalau orang datang ke ataupun hujan turun, so saya boleh tengok sambil saya buat kerja lah. Frame ni dibuat sendiri juga daripada menggunakan frame terpakai, dan illustration ni dibuat oleh suami saya lah. Rumah saya ni 1 tingkat setengah. So setengah tu ialah bilik. So kita naik, kita akan terus jumpa satu lagi bilik. Dekat ruangan ni saya tambah juga beberapa indoor plant, tapi yang bahagian atas saya banyak letak pokok yang untuk propagate lah. So dekat tangga saya tambahkan satu picture wall, iaitu lukisan tahun 2013, di mana dihasilkan oleh local artis juga. Dalam ruang bilik ni lebih simple dan lebih kurang barang. So kita meletakkan satu katil queen dan juga sedikit lampu dan juga television. Selain itu kami menggunakan blind supaya dia lebih minimal. Saya tambah juga board. Asalnya board ni ialah lebihan kayu untuk projek kami lah, daripada dia tak digunakan. So kita tambah jadi dia salah satu daripada dekorasi yang ada dalam bilik ni. Best juga lepak-lepak santai kat luar ni. Yes. Itulah. Kalau malam lagi best. Gelas dia pun estetik lah. Okay, dia nak ucapkan thank you so much kepada Rozi sebab hari ni sudi terima kunjungan House to Malaysia. Datang tengok Rozi, ya Allah, macam tu. Dia suka gila, cantik. Terima kasih juga dia dan juga tim House to Malaysia yang datang daripada jauh sehingga ke rumah Rozi. Dan harapnya jangan serik lah. Lepas ni kalau kita lalu, kita pergi Perak ke, kita nak pergi Tanjung Maling, kita singgah. Mari singgah. Okay lah Rozi, seperti kita tahu, tumbuhan indoor plant ni semakin menjadi orang kata trend juga pada masa kini. Kalau dia tengok dekat luar ni dah banyak pokok-pokok. Dekat dalam pun ada pokok. Boleh share tak tips? Macam you sendiri, you jaga pokok indoor ni, ada tips tak? Macam dia ada something yang kata leceh ke? Sebenarnya asas jaga pokok 3 benda lah. Okay. Antaranya udara, cahaya dan juga dia punya tanah. Kalau 3 ni kita jaga, insyaAllah kita pantau dan jaga dengan penuh kasih sayang, kan? Macam mana sih juga, insyaAllah dia akan sihat. InsyaAllah. Macam kalau baja, perlu baja juga? Baja pun perlu, sebab itu antara makanan dia kan. Makanan dia 2 ke 3 minggu sekali kita akan baja lah. Supaya dia gebu-gebu semua kan. Betul. Cantik lah. Orang kata banyak jugalah tanaman indoor dia. Dia start dengan orang kata dia ni pencinta kaktus. Kalau episod lepas kita ada pergi rumah kaktus. Ni pun I rasa rumah kaktus 2.0. Tapi landscape dia bukan kaktus je lah. Ada pokok-pokok lain juga. Ada tanaman rosa, ada pokok apa lagi tu? Aeroid punya banyak pun pokok ada. Dan bunga kertas semua tadi katanya dia beli dengan harga RM300. Jadi dia macam tak expect lah kan. Dia kan bunga kertas murah je, rupanya mahal korang. Sebab pokok kertas dia dalam kategori bonsai lah. I see. Patutlah mahal Lagi besar dia lagi mahal. Kalau untuk landscape dekat kawasan luar ni sendiri, you ada buat sedikit renovasi, betul? Betul. Macam sebab asal ni bukan macam ni. Betul. Asal dia tanah dan juga pagar lah, pagar biasa. Tapi sebab kita nakkan sedikit privacy, so kita naikkan wall yang tinggi, ada hollow brick dan kita tutup satu pintu lah, supaya kalau orang datang dia tak terdirect rumah. Betul, seorang tak terus nampak lah kawasan rumah tu. Baiklah, dia nak ucapkan thank you so much kepada Rozi. Okay, kita ada something. Ini dia daripada Dian Signature Plant House to Malaysia. Cantik. Terima kasih kami. Terima kasih Dian.
boleh pamilah dekat dalam rumah. Okey, insya-Allah. Okey, dan juga ada satu lagi daripada Noko Malaysia. Okey. Terima kasih dan Noko. Ada banyaklah barang-barang dekor daripada Noko. Terima kasih dia. Terima kasih Noko. Okey, sebelum tu Rozi pun ada sedikit Ada hadiah ke? hadiah. Wah, betul. cantik. Lekas guys, nasi. by the way, Rosie ni dia ada bisnes. Dia buat terracotta pot ni. So kalau korang ada berminat, korang boleh pergi ke Instagram Rosie untuk apa kata risik-risik lah tentang risik-risik, terracotta ni. Sebab pasu dan juga miniature ni kita buat sendiri. Buat sendiri ya. Buat sendiri. So macam dia ada studio sekali untuk dia buat benda ni kan. Dah ada tim yang buat pasu. Rumah ni pun tadi ada try buat dah ni. Clay dibuat daripada tanah liat. Sangat unik dan cantik. Okey. Ini dia Rosie. Cuma korang ni macam nak bagi hadiah dekat kawan tu. Macam cantik. Betul. Thank you. Boleh buat gift, boleh buat hiasan. So kalau korang nak beli ataupun korang nak tanya mengenai ini dekor rumah Rosie, korang bolehlah pergi risik ke IG beliau iaitu antara sejengkal dan juga antara sejengkal saja. Antara sejengkal, okey. Jangan lupa antara sejengkal. Kenapa antara sejengkal? Antara sejengkal tu sebenarnya diambil daripada antara ialah nama tempat ni, Antara Gapi. Antara Dan Gapi. sejengkal tu ialah konsep di dalam yang kita terapkan dalam rumah ni lah. Oh, ya. Semuanya yang kecil-kecil, tak terlalu besar. Since rumah ni adalah rumah Selangorku macam biasa kita pergi rumah jenis Pansapuri, yang ni adalah rumah landed 1,200 square feet, tapi orang kata masih nampak luas. Dia bergantung pada dekorasi orang tu lah, kreativiti seseorang itulah. Okey, baiklah. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Seperti biasa, untuk korang yang baru jumpa channel House of Malaysia ni, pastikan korang like dan subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum korang. Bye. Bye. Thank you Rosie. Bye.